membentangkan tajuk berkaitan bahasa dan politik. Okay, sebelum tu kita nak tunjuk sikit dulu lah. Sebab sekarang kan kata PRU15 kan, ni adalah sikit video campaign. So sebab tu. Bangkit bertahan, pertahankan kepimpinan ulama. Keyakinan akan kekal terpasang, pertahankan kestabilan negeri. Semangat berkobar nilai terpuji. Berdiri musuh di segenap penjuru, mari kita bentengkan kubu. Kita bangkit tidak terburu-buru, kepada Allah terikatkan dulu. Bangkit bertahan dengan seluruh kudrat, bangkit bertahan dengan doa munajat, bangkit bertahan dengan teguh muafakat, bangkit bertahan dengan menggurau syariat, bangkit bertahan dengan seluruh kudrat, bangkit bertahan dengan doa. Okay, itulah satu sedikit perkongsian video campaign untuk PRU15. Okay, next. Okay, kita masuk dengan pengenalan dulu Okay, pengenalan politik bahasa. Politik bahasa adalah cara bahasa dan perbezaan bahasa antara orang yang ditangani dalam era politik. Ini dapat dilihat sebagai pengiktirafan kerajaan serta bagaimana bahasa dilayan dalam kapasiti rasmi. Okey, yang ni kita akan hubungkan lagi dengan ada punya sub-topik dia. Seterusnya, okey. Next slide. Okey. Ini adalah perkaitan linguistik dalam bidang politik. Pertama, hubungan bahasa dengan orang yang berpolitik. Kedua, linguistik politik menggabung jalinkan kemampuan dan keutuhan bahasa digunakan sebagai alat berkomunikasi dalam kalangan ahli politik dengan ahli politik atau ahli politik dengan rakyat sesebuah negara. Antara aktiviti yang dikaitkan linguistik dalam bidang politik ni adalah semasa diorang cakap waktu berkempen dan berucap lah. Next slide. Okay, satu kita tengok daripada segi kepimpinan. Dia sebenarnya tingkah laku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipimpin. Kedua, pemimpin mempunyai keupayaan mendorong orang lain supaya patuh dengan sukarela hati tanpa tekanan atau paksaan. Fungsi dan peranan ahli politik ialah menentukan arah matlamat dengan mencipta wawasan dan berusaha keras mengembalikan rakyat untuk mencapai wawasan tersebut. Yang ni nanti dia tak berapa nak jelas lagi, tapi kalau kita dah terangkan lah sebab dalam bahasa dan politik ni kita ahli politik menggunakan ada empat jenis bahasa yang digunakan oleh ahli politik, antaranya bahasa kabur, bahasa beremosi, bahasa berkuasa. Nanti next kita akan lebih faham lah. Kat sini kita just nak terang lah yang satu politik ni mestilah kita kena cari orang yang berkepimpinan, berkarisma. Jadi supaya bila dia bercakap tu dia dapat mempengaruhi orang sampai apa yang dia nak cuba sampaikan ke orang. Okay, next slide. Okay, kepentingan bahasa kepada ahli politik. Okay, dah ada dua. Next. Okay. Yang pertama, kepentingan pertama adalah untuk menjalin perhubungan. Politikus yang menjadi pemimpin harus menjalin perhubungan dengan pelbagai pihak. Politikus perlukan sokongan dan kerjasama daripada penyokong. Komunikasi yang betul adalah penting. Komunikasi yang betul adalah penting untuk mewujudkan perhubungan erat. Pemimpin perlu
bersifat terbuka dan memberi arahan, menggunakan bahasa yang mudah dan jelas. Bahasa perlu bergantian dengan keterampilan. Selain faktor keterampilan, politikus boleh meningkatkan kredibiliti dengan bercakap secara lancar termasuk penggunaan bahasa badan. Politikus ni dia adalah maksudnya ahli politik lah. So nama lain dia adalah politikus. Jadi kepentingan pertama dia sangat penting lah untuk dia menjalinkan hubungan dengan pihak lain supaya orang sokong dia. Next. Untuk menerima dan memberi maklumat. Melalui jalinan berhubungan, politikus dia memperoleh maklumat menjalin macam ni. Bila dia dah jalin hubungan dengan pihak-pihak lain, banyaklah maklumat dapat keluar dalam organisasi sebab dia orang kena saling mengetahui kan sebab nak mimpin negara. Sekadar politik harus bijak menggunakan bahasa yang mempunyai keamatan yang tinggi kerana keamatan bahasa mencerminkan darjah atau tahap sejauh mana sikap ahli politik yang bercakap itu dari segi sikap natural dia. Ciri keamatan bahasa yang tinggi mempunyai sifat emosional, iaitu mempunyai banyak perkataan evaluatif dan konotatif. Dan ni pun next slide kita akan masuklah tentang apa itu keamatan bahasa. Keamatan bahasa pun ada dua jenis, dia memberi kepada sikap positif dengan negatif. Tapi sebelum kita ikut next. Kita semua. Okey, saya akan sambung untuk dimensi keamatan bahasa. Okey, untuk dimensi keamatan bahasa, kat sini terbahagi kepada 3, which is ada situasi pendengar. Apa maksudnya? Respon pendengar terhadap orang yang bercakap. Okey, yang pertama ialah timbul perasaan suka dan tak suka. Contoh kalau kita dengar orang cakap, bila bercakap dekat depan kita, kita dengar, so perasaan kita akan timbul sama ada kita suka ataupun kita akan tunjukkan reaksi yang tidak suka kepada seorang tu. Okey, seterusnya ialah menilai perilaku orang yang sedang bercakap, sama ada dia seorang yang pasif, lembab dan sebagainya. Maksudnya bila kita mendengar orang bercakap, kita mula-mula kita akan dengar, tapi lepas tu kita akan judge orang tu sama ada dia ni, mungkin kita kan dengar cara dia bercakap, mungkin dia orang yang pandai ataupun orang yang tak pandai, mampu bercakap atau tak. Okay, macam tu. Seterusnya ialah terkesan dari segi tenaga, contoh perasaan serius atau kelakar, berat atau ringan dan sebagainya. Okay, kalau rasanya korang faham kan, kalau kita dengar orang cakap, kita dengar dia punya cara percakapan tu mungkin dia cakap dia tak marah tapi sebenarnya dia marah. Ataupun kalau kelakar tu, contoh yang senang, kita akan gelak lah bila kita dengar apa yang cuba disampaikan. Next slide. Okay, kesan keamatan bahasa terbahagi kepada 2. So yang ni simple daripada segi kesan emosi yang positif dan negatif. Okay, yang positif contohnya macam cemerlang, hebat, gemilang, unggul, kebahagiaan. Maksudnya dari segi kesan-kesan ni lah yang kita akan happy bila ada perasaan tu dalam diri kita lah, macam tu. Kalau kesan negatif, binasa, gagal, mundur, haram, memalukan. Kesan yang membuatkan kita sedih, rasa macam nak marah, benda-benda yang tak elok lah untuk diri kita. Okay, next slide. Okay, seterusnya ialah etika bercakap bagi ahli politik. Okey, yang pertama ialah ni antara je, sebab etika bercakap bagi ahli politik ni sebenarnya banyak. Okay, tapi ni antara yang saya ambil. Okay, kita tak boleh sebagai ahli politik, kita tak boleh mengaku pandai dalam sesuatu bidang jika bukan dalam bidang tersebut. So maksudnya contoh kalau bidang yang diambil tu bidang, contohlah macam kalau dari segi agama kan, macam contoh Ustaz Azhar Idrus, dia pandai bahagian usul fiqh kan.
So dia layak untuk macam orang tahulah, dia orang bertanya kepada dia sebab orang tahu orang dia tu layak sebab dia mahir dan pakar dalam bidang tu. Contoh kita tak mahir dan tak pakar dalam bidang tu, so kita takkan tak bolehlah cakap yang kita pakar dalam bidang tu. Itu contoh dia. Seterusnya ialah tidak boleh sama sekali menggunakan bukti palsu, tak relevan untuk menguatkan hujah dan dakwaan ketika sedang membuat keputusan. So mestilah tak boleh kan, contoh pergi mahkamah ke, ahli politik ni gunakan bukti palsu ke, tak relevan ke untuk kuatkan hujah dia untuk nak defend diri dia. Okay, seterusnya ialah tak boleh menggunakan seruan yang tak relevan bertujuan menarik perhatian orang. Contoh kalau dia dari segi politik ke kan, bila dia nak menyeru kepada semua orang untuk sokong parti dia, dia tak bolehlah bercakap something yang macam tak make sense semata-mata nak tarik perhatian orang untuk sokong dia punya parti. Tu macam orang pun boleh menilai sama ada apa yang dia buat tu betul atau tak. Okay, seterusnya ialah tak boleh menggunakan hujah yang terlalu tak logik dan tak ada bukti dalam atau kebenaran. Maksudnya dia kena cakap secara logik lah, dia lebih kurang. Okay, seterusnya ialah ketika berhujah membuat keputusan, ahli politik tidak boleh mendustai hadirin dengan menyembunyikan niat sebenar demi kepentingan peribadi ahli politik. Kalau saya faham, kalau contohlah dalam parlimen ke kan diorang selalu bergaduh kan, orang-orang politik ni. Kalau korang selalu tengok, dan benda tu kita boleh tengok kan dekat TV, cara orang politik ni dia berhujah. So diorang tak bolehlah diorang tak bolehlah tipu rakyat ni semata-mata nak tunjuk diri diorang tu betul masa diorang tengah berhujah, tengah macam berlawan lah dalam parlimen tu. Okay, itu contoh. Okay, seterusnya tak boleh mengucapkan pendapat dan membuat keputusan yang ahli politik itu sendiri tidak setuju dan kurang yakin. Okay, maksudnya ahli politik ni sesama ahli politik lah. Diorang ada, maksudnya bila membuat keputusan, tak boleh seorang tu, contoh kalau seorang tu tak setuju, dia macam kena dapat persefahaman semua lah, maksudnya semua kena setuju dalam membuat keputusan. Okay, itu saja daripada saya. Next slide. Baiklah, seterusnya adalah pengaplikasian bahasa dalam bidang politik. Pengaplikasian bahasa dalam bidang politik ini merupakan bahasa ucapan yang digunakan oleh ahli politik agar dapat menarik perhatian pendengar, iaitu kita, masyarakat ataupun ahli-ahli parlimen semasa mereka berucap. Justru itu, politikus atau ahli politik ini juga akan menggunakan bahasa berucap atau nada bercakap dalam ucapan mereka, walaupun ucapan itu berupa teks yang dibaca. Maksudnya, walaupun mereka baca teks tu untuk berucap, tapi mereka akan menggunakan nada biasa. Nak suruh nampak lebih natural. Okey, untuk kita lebih faham lagi apa yang saya sampaikan ini, jom kita lihat video yang disediakan. Saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebajikan saudara-saudari. Ini amanah yang saya pikul. Sebagai manusia, saya tidak sempurna. Tetapi saya berjanji insyaAllah akan melakukan yang terbaik untuk saudara-saudari. Okey, seperti video yang ditayangkan tadi, dapat kita lihat bahawa bekas Perdana Menteri Malaysia ke-8 ini, Datuk Seri Muhyiddin Yassin, dia berucap, tapi kita dapat lihat bahawa beliau sangat natural, seolah-olah sedang bercakap spontan. Namun sebenarnya di hadapan beliau terdapat skrin yang memaparkan teks ucapan tersebut. Jadi beliau ni merupakan seorang ahli politik yang telah mengaplikasikan bahasa dalam bidang politik ini. Seterusnya, next slide. Okey, seterusnya ciri-ciri bahasa ucapan. Yang pertama, ayat-ayat dalam bahasa ucapan adalah lebih pendek. Yang kedua, tidak banyak menggunakan imbuhan apitan.
Seterusnya, lebih banyak menggunakan imbuhan ber, men dan kan yang menunjukkan penanda aktif. Yang keempat, banyak menggunakan perkataan sendi. Yang kelima, banyak menggunakan perkataan ramai, selalu. Biasanya sebagai penanda kolektif. Dan yang terakhir, menggunakan rujukan seperti saya berpendapat, saya rasa dan saya fikir. Okay. Seterusnya. Okey, seterusnya ialah jenis-jenis bahasa yang digunakan oleh ahli politik. Ada 4 bahasa yang digunakan. Yang pertama bahasa berkuasa, yang kedua bahasa bernilai 2, yang ketiga bahasa beremosi dan yang terakhir sekali adalah bahasa kabur. Macam mana? Bahasa bernilai 2 berasal dari pemikiran Aristotle yang menjadi landasan pemikiran logik tradisional. Seperti yang kita tahu, bahasa adalah alat politik dengan tujuan untuk mendapatkan kuasa, meraih simpati orang ramai dan sebagainya. Ahli politik biasanya mempunyai retorik yang baik, cara bercakap mereka sangat indah untuk mempengaruhi orang-orang di sekeliling mereka. Jadi sebaik-baiknya, ia harus dipraktikkan mengikut apa yang dia katakan. Okey, seterusnya. Seterusnya, bahasa berkuasa. Bahasa berkuasa ini digunakan oleh ahli politik semasa berceramah. Bahasa ini tidak banyak menggunakan kata adjektif dan banyak menggunakan kata kerja. Bahasa berkuasa dapat memberi kesan psikologi kepada pendengar. Tujuan penggunaan bahasa berkuasa ialah untuk meningkatkan kredibiliti dan dapat mempengaruhi pendengar tentang apa yang dinyatakan. Kebiasaannya, suara ahli politik yang berbahasa kuasa ini akan lantang dan dapat menyebut perkataan dengan jelas satu persatu dan ucapan tersebut tidak terlalu laju. Ahli politik yang berucap dengan gaya teragak-agak akan memberi kesan negatif dan tanggapan buruk terhadap diri dia sendiri. Okay, sebagai contoh yang pertama, ini adalah saya dapatkan daripada kata-kata bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ismail Sabri Yaakob. Saya menghargai sokongan keluarga Malaysia atas sumbangan mereka kepada pentadbiran saya dalam memastikan Malaysia terus berada di landasan pemulihan dari segi ekonomi dan politik. Daripada petikan kata-kata ini, beliau telah menggunakan 2 kata kerja dan namun tiada pun kata adjektif. Dan contoh kedua berupa video. Boleh pasangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari, Malaysia was once the shining beacon of hope for the world. We were the example of how a country with a rich diversity of races and religions, led by Muslims, can live and thrive together. There was a time when Malaysia proudly held its own as a country with a vibrant economy, excellent schools, and a warm and welcoming population. We attracted investors, students, and tourists from all over the world. We led the region in so many ways, and countries around the world looked up to us as a model and a beacon of hope in an otherwise polarized world. I am a Malay. Saya pertahankan bahasa. Saya bangga dengan budaya dan sejarah saya. Saya orang Islam yang amalkan Islam. Saya tahu untuk pimpin negara ini, saya mesti jaga orang Melayu sebagai keluarga saya, orang Cina sebagai keluarga saya, India, Sarawak, Sabah. Let us build this nation together as one great family, and we can and we must do it. Okey, dapat kita saksikan dengan jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan lantang menyuarakan pendapat dan semasa beliau berucap. Kata-kata beliau tidak ada sedikit pun gaya teragak-agak ataupun macam beliau sangat confident dan lantang memberi ucapan tersebut. Seterusnya, next slide.
Okey, baik. Bahasa beremosi ni digunakan oleh ahli politik semasa berceramah. Ia amat digemari oleh ahli politik yang suka akan peperangan. Bahasa emosi ni juga boleh digunakan untuk menimbulkan rasa simpati terhadap satu pihak dan perasaan pemusuhan terhadap pihak lain. Antara bahasa yang menggunakan emosi adalah seperti diorang menggunakan ragam bahasa mengejek, ragam bahasa tempelak. Untuk lebih faham, kita tengok contoh yang saya cari, iaitu tajuk Muhyiddin Ketuai Himpunan Bantah JST. Dalam petikan ni dia bercakap macam ni, hari ini kita juga nak ingatkan rakyat bahawa JST adalah sistem cukai yang cukup zalim, dikenakan kepada rakyat tak kira kaya atau miskin, sehingga peminta sedekah pun kena JST. Cukai JST beri kesan cukup besar kepada rakyat, namun Perdana Menteri Datuk Seri Najib sendiri bersikap endah tak endah dengan rintihan rakyat ini. Saya cakap dalam keadaan tak marah lah, tapi dalam petikan ni kita boleh tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri ini jelas menunjukkan perasaan marah, dituturkan untuk membuka mata dan menyedarkan pihak lagi satu. Baik, contoh kedua, saya berasa amat jijik dengan tindakan BN yang meluluskan usul persepadanan semula di Dewan Rakyat dengan cukup tergesa-gesa tempoh hari. Dalam isu ini pula, Anwar Ibrahim meluahkan rasa kecewanya dengan Dewan Rakyat yang meluluskan secara tergesa-gesa usul persempadanan semula yang dibawa oleh Datuk Seri Najib. Bahasa ini yang mengatakan seseorang dengan mempermainkan dia supaya dia boleh menimbulkan perasaan marah dan sakit hati kepada orang yang dikata itu. Itu maksud bahasa beremosi. Next slide. Bahasa kabur. Bahasa kabur ni ahli politik gemar menggunakan perkataan yang menimbulkan kekaburan seperti senjata untuk mengaburi mata masyarakat yang cuba dipengaruhi. Contoh perkataan kawan. Sebenarnya kawan tu mungkin dia cakap musuh dia sendiri. Lepas tu perkataan mempunyai darjah makna yang bergerak dalam spektrum sendiri. Contoh perkataan tegas dan keras. Bahasa ini merujuk kepada ayat yang maksudnya tidak dinyatakan secara terus atau dengan tepat, tapi dikiaskan kepada perkara atau maksud yang lain. Hal ini bermakna dalam konteks orang yang diorang cakap tu mungkin diorang menyindir ke guna ayat sindiran ke apa untuk orang tu memahami bahawa benda yang dia cakap tu ditujukan kepadanya. Jadi semakin negatif, semakin contoh marah ke benci ke kita dekat orang tu, semakin macam audiens ke apa semua tu faham lah kita ni tengah marah, orang politik tu bercakap dengan nada yang marah. Ataupun semakin positif emosi maknanya kita akan semakin gembira. Cara bahasa kabur tu cakap. Okay, next. Kesimpulannya, bahasa yang dituturkan oleh seseorang individu lain ni akan mencerminkan akhlak dan perilaku perucap. Walau macam mana marah ke benci, geram kita, segala macam emosi khususnya dalam hal politik negara, seseorang perlulah menjunjung adab dan perilaku bahasa yang mulia dan harus mengambil kira aspek kebahasaan. Bahasa yang digunakan oleh ahli politik boleh bersifat positif jika diguna secara berhemah dan dinilai positif oleh pendengar. Oleh itu, sewajarnya ahli politik menjaga batas percakapan kerana mereka adalah ketua dan akan menjadi ikutan kepada rakyat keseluruhannya. Sekian, terima kasih daripada kumpulan saya. Okey, kita nak buka soalan. Naik. Boleh saya bertanya tak? Boleh, sila-sila. Okay, ni berkaitan dengan PRU yang kita baru lalui hari lepas, PRU 15. Seperti yang kita tahu, negara kita berada dalam kemelut politik yang sangat tidak stabil lah sebelum kita ada PM yang baru sekarang ni. Oleh kerana isu perkauman dan juga isu agama yang telah dimainkan, yang telah digunakan untuk tujuan mempromosikan macam parti tersebut.
Jadi seperti macam dalam etika bercakap bagi ahli politik, adakah isu itu tidak boleh digunakan? Yang mungkin tidak relevan, yang untuk bertujuan untuk menarik perhatian orang. Faham tak soalan? Faham. Sekejap ya. Kalau dari segi apa yang saya faham, muazzah kan tadi? Muazzah ya, okey. Tak boleh. Tadi sekejap. Okay, sorry. Okay, tak boleh sebab benda tu rasanya akan menimbulkan rasa marah dekat puak lain. Bagi Malaysia hidup berbilang kaum kan, kalau nak menjatuhkan bangsa yang lain tu memang tak boleh lah sebab itu akan menimbulkan salah faham dan perpecahan antara kaum dekat Malaysia ni yang berbilang bangsa. Okey, terima kasih. Muazzah faham ke? Ke Muazzah macam nak tanya lagi pasal soalan Muazzah? Faham. Jelas. Terima Tak kasih. dengar suara Muazzah. Tak dengar Muazzah lagi sekali boleh tak? Okey, sekarang kita akan pergi kepada kuis. Kami akan panggil beberapa nama lah, random sebab kami tak ada spin. Soalan pertama. Okey, berikan 2 kepentingan bahasa kepada ahli politik. Syazani ada tak? Ya, saya. Ada. Okey, berikan saya 2 kepentingan bahasa kepada ahli politik. Untuk menjalinkan perhubungan dan untuk menerima dan memberi maklumat. Betul tak? Okay, betul. Betul. Okey, next. Berikan 2 jenis bahasa yang digunakan oleh ahli politik. Soalan ni ada siapa-siapa nak jawab tak sebelum saya panggil nama? Saya nak jawab. Okey, boleh. Saya. Okey, Dalila dah jawab. Sat, ada lagi 3 soalan. Saya nak jawab. Semua boleh jawab seorang-seorang. Saya bagi 2 lah. Nanti yang lain mention lagi 2. Jawab. Satu bahasa kabur, lagi satu bahasa berkuasa. Yang lain boleh lah. Tambah. Lagi, okey, saya pada Saadah yang nak jawab tadi. Dalila dulu. Jawab yang soalan tadi Ni saya minta 2 je dah, tadi ramai nak jawab. Okey, selain pada bahasa yang disebutkan Saadah tu, bahasa beremosi. okey. Kejap, Dalila boleh terangkan sikit tak bahasa beremosi tu macam mana? Sikit je. Bahasa beremosi ni macam bahasa yang digunakan untuk macam mengundang kemarahan. Bukan mengundang kemarahan, macam bahasa yang digunakan macam ahli politik tu yang suka peperangan.
Macam tu lah. Dia ikutlah emosi orang tu. Kalau dia sampaikan dalam keadaan dia marah, maksudnya marahlah dia dekat orang-orang yang dia sampaikan tu. Kalau dia sampaikan emosi dia tu sedih ke ni ke apa, dia akan dapatkan rasa simpati pada orang. So dia ikut emosi orang tu. Tu bahasa beremosi. Boleh jadi marah, boleh jadi nak dapatkan simpati. Faham tak? Faham. Okay. Next. Okay, berikan satu ciri-ciri bahasa ucapan. Nak saya panggil ke nak volunteer? Saya volunteer je. Ni siapa ni? Saadah lagi ke? Wani. Okay, Wani. Boleh? Ciri bahasa ucapan pertama pendek dan juga diorang tak guna ibu hadapan. Okey, betul. Terima kasih Azwani. Okey, next. Okay, soalan keempat. Bilakah bahasa berkuasa digunakan oleh ahli politik? Siapa volunteer nak jawab? Saya. Sabar. Siapa dulu tadi? Amal. Okey, jawab. Okey, betul. Okey, next. Okey, soalan kelima. Berikan dua kesan emosi positif keamatan bahasa. Siapa nak jawab? Saya. Nanti dulu. Boleh. Cemerlang dan hebat. Cemerlang dan hebat. Orang lain, Amni ada tak? Tak ada. Okey, orang lain ada yang nak jawab? Saya. Gemilang yang unggul. Betul. Okay. Ada lagi ke soalan? Okey, ada lagi soalan tapi soalan tak sempat nak soalan bonus tak dalam slide. Soalan ni berikan dua kesan emosi negatif keamatan bahasa. Ada banyak, jawapan dia simple-simple je. Saya lagi. Binasa, gagal, mundur, haram, memalukan. Mantap Atimah, betul. Nanti okey, ada lagi ke naik soalan? Rasanya lagi satu soalan bonus. Sekejap saya bacakan. Okey. Berikan 3 hukum asas cara berfikir. 3. Saya nak Syafiza jawab boleh? Syafiza ada tak dalam ni? Okey, tak ada. Orang lain?
3. Hukum asas cara berfikir. Ferdinand ada tak dalam ni? Siti Sarah? Okey, tak ada orang nak jawab. Saya dah panggil nama. Berikan 3 hukum asas cara berfikir. Siti Sarah kan ada dalam ni. Mengapa dia tak jawab? Ada ke tak ada? Ataupun kehadiran proper je? Ya, saya. Soalannya apa ya? Soalannya berikan 3 hukum cara berfikir. Hukum identiti, hukum percanggahan, hukum pengecualian tengah. Okey, betul. Okay, sekian saja daripada kumpulan 2 tentang bahasa dan politik. Okay. Terima kasih. Ya. Saya mungkin akan terpaksa tutup saya punya ni sebab beberapa kali dah saya keluar tadi. Mungkin dia agak berat. Kumpulan ini telah pun bentang tentang maklumat yang berkaitan dengan bahasa dan politik, dan kumpulan ini telah pun menggunakan beberapa tambahan video dan juga contoh-contoh data yang kebetulannya ya dalam situasi yang terkini kerana Malaysia baru sahaja selesai PRU yang ke-15 dan saya tahu juga kalangan pelajar terlibat dalam urusan pengundian. Tapi topik ini adalah salah satu daripada topik yang sedari awalnya kursus linguistik dan aplikasi ini diajar kepada pelajar. Cuma datanya itu ada yang sepatutnya disesuaikan dengan keadaan seperti yang ditunjukkan oleh kumpulan ini, ya. Kumpulan ini kalau ikut maklumat yang ada pada saya tadi, ini ada 5: Syahirah, Atirah, Fatin, Kazumah dan Ain Nadirah, ya. Okey. Dari segi pembentangan itu tadi, ada juga yang saya dapati kumpulan ini masih juga menggunakan perkataan diorang. Perlu ingat ya, situasi pembentangan ialah pembentangan ini adalah secara rasmi dan saudara harus tahu bahawa pembentangan itu harus menggunakan perkataan atau ganti nama yang sebagaimana yang diharapkan.
Itulah yang dikatakan bahawa kebiasaan, dan inilah yang dirisaukan jika ianya diamalkan dan tidak dibiasakan ataupun tidak dibezakan. Saya perlu menyentuh hal ini kerana kita linguistik, meskipun kita ini adalah satu disiplin ilmu bahasa, tetapi aspek-aspek yang disentuh itu sebenarnya akan melibatkan banyak perkara. Maksud saya, meskipun disiplin yang kita sentuh ini adalah disiplin linguistik dari segi hal-hal yang teras, fonologi, morfologi, semantik, ya, sintaksis dan lain-lain, tetapi aspek kebahasaan itu juga sangat ditekankan. Sebab itu saya dalam bidang linguistik juga tetap dipanggil untuk memberi ceramah berkaitan dengan aspek penggunaan bahasa dalam kerjaya atau kerja-kerja pekeranian. Saya juga dipanggil untuk menjadi pakar untuk penilai bahasa-bahasa yang bukan bahasa Melayu, misalnya bahasa Semai, ya, buku teks bahasa Semai dan sebagainya. Kerana itu gabungan memperlihatkan bahawa disiplin linguistik itu luas. Ya, dia sangat luas dan jadi salah satu aspek yang perlu ditonjolkan, perlu pelajar harus ingat bahawa mengaplikasinya mengikut kesesuaian ataupun menggunakan laras bahasa yang betul. Jadi aspek khusus laras bahasa akan diajar agak lambat lagi lah, ya, tahun 3 nanti. Kalau tak silap saya lah. Yalah tahun 3. Ya. Tapi bukan bermaksud nak tunggu belajar baru nak guna. Tak sesuai lah, ya. Sepatutnya harus tahu menggunakan laras yang betul, ya. Okey. Kumpulan ini juga ada buat soalan. Terima kasih kerana soalan itu sebenarnya akan membantu rakan-rakan tahu, ya, walaupun kehadiran hari ini 33 bermaksud ramai yang tak hadir. Saya nak senarai itu sila amal berikan kepada saya, ya. Hanya typekan pada saya nama yang tidak hadir saja pada hari ini untuk di dan PM kepada saya, ya Amal. Okey. Tapi ia masih lagi, apa yang saya risaukan ialah berdasarkan pembentangan kumpulan ini, saya dapat rasakan bahawa apa yang saya hendak daripada perbincangan bagi sesi linguistik aplikasi ini masih gagal untuk difahami oleh pelajar. Kalau dulu untuk kumpulan yang pertama, bahasa dan sosiologi, kumpulan ini satu ialah kesilapan dari segi penggunaan data itu dan juga tidak membincangkan dari segi makro dan mikronya aspek linguistik itu. Ini adalah teras. Ya, maksudnya cuba lihat balik dalam proforma yang diberi. HPK-nya apa? HPK-nya pelajar harus ikut. Dan antara yang akan ditekankan itu yang saya nak lihat ialah saudara harus tahu, dan saya sudah beri pun bahagian pengenalan 1 dan pengenalan 2 berkenaan dengan bidang ini. Dan saya juga sentuh sebab itu saya membincangkan pada peringkat awal itu ialah aspek mikro dan makro yang melibatkan bahasa ataupun linguistik itu dengan bidang lain. Dan kumpulan hari ini terbukti juga sama kesnya, tidak sama sekali menyentuh tentang aspek mikro dan makro. Mengapa? Kerana kumpulan ini tidak membincangkan satu lagi artikel yang saya minta dibincangkan, iaitu artikel bahasa sebagai alat komunikasi politik dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Saya tak minta kumpulan ini mencari, ya, saya memberi kepada kumpulan ini. Ya, dari rangka yang awal yang dibincangkan itu adalah semata-mata slide yang diberi oleh saya, yang sebenarnya saya telah meletakkan aplikasi, iaitu aplikasi bagaimana bahasa digunakan oleh ahli politikus. Tapi untuk saya nak menyedarkan kumpulan ini, yang saya harap dia dapat relate atau kaitkan dengan aspek yang minggu lepas, apa yang harus disentuh itu tidak ada. Iaitu saya meminta kumpulan ini untuk membincangkan atau menyentuh tentang lagi satu artikel. Kerana bila disentuh tentang artikel itu, maka akan mudah untuk kumpulan ini menyampaikan kepada rakan-rakannya, rakan-rakan kumpulan ahli untuk khusus ini, iaitu sejauh mana mikro yang dibuat, sejauh mana makro yang ada. Jika masih tak faham, saya nak ulang balik.
Mikro dan makro adalah dua perkara yang perlu disentuh dalam linguistik dan aplikasi. Kerana bidang ini, kursus ini membicarakan bagaimana peranan kepentingan bahasa ataupun bidang linguistik itu diguna pakai bersama atau diguna pakai dalam ataupun digabung jalinkan dengan sub bidang-bidang lain. Sub bidang itu sama ada daripada bidang terapan yang dalam linguistik maupun dalam bidang-bidang multidisiplin yang lain. Dalam slide yang saya beri, berbagai contoh yang saya beri, apakah bentuk yang dikatakan terapan yang dalam bidang sub-disiplin linguistik? Okey, yang minggu lepas sosiologi. Sosiologi memang bidang sains sosial, tetapi bila dibincangkan bersama dengan linguistik menjadi sosiolinguistik. Okey. Kemudian untuk minggu ini keluarkan sedikit dan kebetulan aspek yang sama dan saya nak bantu kumpulan ini juga, tetapi ia masih tidak faham untuk mengaitkan aspek mikro dan makro. Bila sebut mikro dengan makro, mikro itu yang teras. Apakah yang terasnya? Fonologi, morfologi, semantik dan lain-lain itu. Dan yang makronya apa? Yang terapan. Kalau pelajar boleh tahu pemberatnya antara mikro dan makro, itu baru salah satu dari hasil pembelajaran kursus ini. Sebab kan saya kata bahawa kursus ini selain daripada memenuhi kehendak kurikulum iaitu untuk tahun 2 semester 1, ia juga sebenarnya untuk membimbing dan menyedarkan, mencakna anda untuk ke step yang berikutnya iaitu untuk membuat proposal. Metodologi penyelidikan SEM yang akan datang. Inilah yang niat yang saya nak buat. Misalnya, kalau disentuh tentang sesuatu artikel, dari segi analisisnya pelajar boleh melihat berapa peratuskah aspek teras yang diguna dalam artikel itu. Maksudnya pelibatan aspek linguistik. Berapa peratus terapan yang diguna pakai, iaitu bidang subdisiplin lain. Contohnya dalam ini, kalau kita nak ambil lah contoh sebab tak boleh diguna pakai data yang saya berikan dan saya nak ingatkan kumpulan ini cari sampai jumpa. Sebab artikel itu ada pada saya tapi saya tak akan berikan. Tetapi soalan kuis akan keluar dari artikel itu. Saya dah ulang pada minggu lepas. Perkuliahan ini dan kuisnya saling berkaitan. Kuis nilainya banyak. Apa yang nak keluar dalam kuis? Bahan yang dibincangkan sewaktu dalam sesi pembentangan ini. Ya, bahan yang dibincangkan dalam sesi pembentangan ini dan dicadangkan 8 kumpulan pembentangan. Dan setiap kali pembentangan itu sekurang-kurangnya 1 jurnal yang akan saya cadangkan. Kumpulan yang lepas ada jurnal itu, tetapi pun disalah tafsirkan dari aspek perbincangannya itu. Ya, dan tidak menyentuh pun tentang aspek mikro dan makro. Ternyata masih lagi berlaku aspek itu. Ya, awak ahli kumpulan bukan satu orang. Awak boleh bincang sejauh mana aspek mikronya. Banyak mana aspek linguistiknya yang diguna pakai dalam tu. Dan apa yang menjadi terapannya? Terapannya itu apa? Tak ada tak ada dalam ini. Memang tak ada. Tapi saya nak cakap dalam kuis akan ada. Saya tak akan ubah data saya. Data yang meminta kepada tambahan artikel iaitu bahasa sebagai alat komunikasi politik dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Artikel itu tahun 2007. Ya. Dan mengharapkanlah
dalam tahun depan ke dalam beberapa bulan lagi akan keluar pula artikel baru yang ditulis oleh ahli-ahli akademik berkaitan dengan pilihan raya yang berkaitan dengan pilihan RU15. Apa yang dipaparkan tadi, video ke dan sebagainya, itu tidak dikira sebagai akademik sebab ia tidak disampaikan dalam jurnal. Tu jurnal pembentangan dan sebagainya itu adalah sumber bertaraf akademik ya. Tambah-tambah kalau jurnal itu bertaraf Scopus dan sebagainya. Dia ada kluster bagi nilai-nilai jurnal itu. Dan saya tak minta kumpulan ini mencari sendiri, saya bagi. Ya, saya beri. Dia tidak dimanfaatkan untuk diguna pakai, hanya menggunakan semata-mata apa yang diberikan, tapi dengan ada juga penambahannya dari segi video. Pada saya kalau tak ada penambahan itu seperti dia cadangkan, memang sia-sialah awak memiliki segala gadget dan teknologi yang ada. Kalau daripada beberapa bulan yang dulu sampai hari ini, sampai pagi ini pun semua ada, segala TikTok ke, segala apa ke, segala FB ke, segala apanya, semuanya masih lagi menghala ke arah PRU15. Jika tak ada data itu rugilah. Tapi ada kumpulan ini menunjukkan tentang video yang berkaitan dengan aspek itu sedikit, jadi saya terima dan ada contoh yang diberikan di situ yang berkaitan dengan aspek penggunaan yang diguna pakai dalam sesuatu kempen itu. Oleh kerana tak ada aspek mikro dan makro, saudara tidak boleh menjawab sepenuhnya pertanyaan rakan-rakan. Ya, sebenarnya apa aspek bahasa dan politik yang nak diguna pakai? Sebenarnya adalah aspek bahasa dan politik itu dari segi teras yang dari segi yang rasminya, yang diandaikan boleh berlaku ialah kempen itu hanya menjurus kepada manifesto. Ya, manifesto yang dia ada pada. Manifesto adalah kembar kepada kempen. Sebab tujuan kempen itu untuk itu. Sebab itu ada soalan Nur Azhar tadi, kempen yang guna isu ras, agama, mengapa tak boleh, adakah dibenarkan dan sebagainya. Secara realitinya, setiap manifesto tidak akan menggambarkan manifesto ras dan agama, melainkan antara perjanjian antara ahli dengan ahli yang mana diviralkan, ya, ditularkan. Ini berlaku di belakang, yang ni tak didedahkan secara sembunyi, ini perjanjian antara ahlinya. Tetapi benda itu saya tak katakan bahawa saya 20 tahun lebih, 25 tahun dah dalam dah biasa dengan mengundi, memandangkan dengan umur saya dapat bezakan sangat ketara ya urusan pengundian ataupun urusan aspek politik sekarang dengan zaman-zaman dahulu. Zaman dahulu nak berkempen, kempennya adalah secara peratusannya adalah secara bersemuka. Mengapa bersemuka? Tidak ada kemudahan gadget yang betul-betul. Kalau ada pun pada masa itu peranan media surat khabar, kemudian radio, kemudian TV-TV yang ada pun tidak sebanyak channel yang sekarang ni, saluran seperti sekarang, maka ianya jauh lebih banyak bersemuka. Itu adalah kempen-kempen di luar kampung, di luar bandar, ahli politik lebih banyak keluar berbanding sekarang. Memanglah tidak nafikan ada tempat yang secara terang-terang penduduknya memaklumkan, kami minta maaf walaupun dah banyak kali menang di tempat kami, beberapa kali, tapi kali ini harus diubah kerana kami tidak mahu pemimpin hanya akan turun sekali-sekala saja untuk waktu berkempen, kemudiannya hilang. Itu hak rakyat memilih, ya, itu yang berlaku. Jadi sebenarnya manifesto itu adalah benda yang sepatutnya dibincang dan sebab itu artikel yang berkaitan dengan manifesto ini ada, ya, banyak ada dibincangkan. Pertama rakan dari bidang sains politik, ya, memang itu yang dibicarakan, yang disentuh dalam kajian mereka sebab
ramai ahli-ahli FSKK yang tak balik lagi, masih ada lagi di Sabah Sarawak pun ada yang menjadi pemerhati. Malahan saya juga diminta menjadi pemerhati, tetapi memandangkan kesihatan saya yang tak sesuai pada masa itu, maka saya menolak. Tapi saya ada respon daripada rakan-rakan saya. Tujuan pemerhati adalah untuk memati situasi mengundi nak melihat sesuatu. Dan saya tanya personal, apa yang awak rasakan? Sebab awaklah kumpulan yang pertama kali mengundi. Awak akan hanya excited untuk melihat, untuk merasa keadaan itu. Tapi yang bagi pengalamannya pada saya nak bagi tahu, saya dah baru 5-6 kali, saya dah 5 kali mengundi, tetapi saya tidak pernah pergi keluar untuk mendengar apa-apa kempen satu pun. Sama ada saya sebelum belajar, masa belajar, ataupun sekarang yang dah bekerja dan sebagainya. Saya tak pernah, saya tak keluar. Tapi saya ada sumber-sumber lain yang boleh untuk saya peroleh. Tambah sekarang ni semuanya di hujung jari. Antara benar dengan tidak benar, antara telus atau tidak telus. Dan ternyata awak lihat kalau awak boleh lihat, awak kempen-kempen itu nyatanya di situ A bercakap A, tetapi lepas itu akan dibuktikan oleh netizen atau penduduk masyarakat, oh yang dia cakap itu lain sebagainya. Dengan nada ejekan, dan kita tak nafikan, diviralkan balik. Hari ni kau masuk yang ini, selepas ini kau berkempen yang ini, selepas itu kau menjadi ahli ini, selepasnya ini engkau akan balik kepada apa yang dikata. Ada yang diedit benda itu sepatutnya 20 tahun yang dulu, sistem kempen dulu yang dulu, di mana ahli politik itu bukan berada dalam politik yang sama sekarang. Saya ambil contoh PM lah. Ya, kali ini Tun Mahathir pun tewas. Tak apa. Dia tewasnya adalah tewas kerana dalam bertanding. Ya. Dia dari mana? Berapa kali tukar. Dan sekarang tewas bukan berada sebagai ahli Barisan Nasional. Dia berada dalam pejuang lain. Sebelum itu dia mentadbir bersama dengan PH. Tidak dengan atas nama itu, dengan tiket nama lain. Kemudian sebelum tu, dah berapa tahun menjadi Perdana Menteri untuk atas Barisan Nasional dan UMNO. Jadi rentetan itu, kalau kalangan muda tidak faham dan tidak baca, bila dia melihat video-video dan sebagainya, akan melihatkan mengapa pula berdolak daliknya pemimpin pada hari ini, pada keadaan ini. Itulah namanya politik. Tetapi politik yang ditunjukkan mungkin pada Tuan M yang berucap sekarang atas nama pejuang itu adalah benda video yang dibuatnya sewaktu dalam UMNO yang dulu, yang mana kononnya waktu itu dia mengutuk pada ahlinya yang ada sekarang. Okay? Jadi itu adalah dunia-dunia yang tidak selari dengan apa yang dibincangkan atau yang diharapkan. Mikro yang kita harap, bahasa dan politik itu ialah nak lihat apa? Nak lihat sejauh mana ke ada bahasa kaburnya, sejauh mana ada ciri bahasa berkuasanya, bagaimana bahasa beremosinya, kalau bahasa dari segi keamatannya, apakah bahasa yang diguna pakai sekarang? Ya. Apakah bahasa yang diguna pakai untuk keamatan bahasa sekarang? Zaman saya, umur awak macam awak ni, yang hebat itu siapa dia? Di negara-negara Arab tu. Ya. Apabila mereka berjuang dan mereka menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan keagamaan, jihad. Jom, ayuhlah bersama-sama kita bersatu hati, tak jalan. Dia guna perkataan keamatan bahasa yang tinggi, jihad. Jihad ini kaitannya dekat dengan apa? Dengan agama. Sebab jihad ini bermaksud rela 100% atau barangkali lebih pada 100 dan ia berkaitan dengan nilai keagamaan. Jihad, syahid dan lain-lain. Ya, itu diguna pakai. Cuba awak teliti balik dalam masa yang ada ni. Agaknya apakah dia keamatan bahasa sewaktu dalam berkempen yang baru-baru ini, ya, apa dia? Adakah masih mengekalkan aspek-aspek bersatu, berjuang ataupun pengukuhan ekonomi ataupun apa-apa saja yang lain ataupun ada bentuk lain? Kerana yang tular, yang popular dalam dunia-dunia gadget ini ialah aspek kutuk-mengutuk, aspek
emosi terhadap latar belakang seseorang pemimpin dan sebagainya. Malahan Perdana Menteri yang ke-10 ini ialah Perdana Menteri yang asalnya adalah orang dari mana? Dah berkali-kali pun jadi Menteri Keuangan dalam Barisan Nasional yang telah pun 50 tahun lebih mentadbir. Dia nak buat macam mana? Ia adalah salah satu daripada perkara yang memperlihatkan jika sesuatu negara itu terlalu dipegang lama oleh sesuatu kelompok yang menyebabkan akhirnya kelompok itu pun terlalai. Mereka adalah manusia. Awak ialah bakal-bakal pemimpin pada masa akan datang. Dan harus fikir, adakah dengan memberikan ruang kepada parti politik yang terlibat dengan jenayah, terlibat dengan mahkamah, terlibat dengan bla-bla ini boleh dikekalkan. Sendiri awak faham, tetapi awak tidak merasa keadaan itu. Sebab itu saya kata tadi, manifesto itu yang sepatutnya dibincang, diperkukuh dan dinyatakan dalam kempen. Tetapi netizen atau masyarakat yang mendengarkan ini dalam kelompoknya berbeza. Satu kelompok seperti anda, ada 7 juta kelompok penghuni baru dalam kelompok ini, dan kelompok remaja seperti anda ni berjuta-juta. Tetapi dalam kelompok itu adalah kelompok yang merasa pengalaman mereka secara individu ataupun secara ahli politik. Itu yang bermasalah. Kerana apa? Kerana dia membuat keputusan, decisionnya itu ibarat tak nak pisang berbuah 2 kali, sudah terantuk baru tengadah, tak mau. Awak ialah try and error. Kumpulan awak ialah try and error. Tak apa kita ambil orang ini, tak apa orang ini. Dan itu saya tak salahkan. Sebab kalau kecilnya saudara meneliti manifesto, kurangnya saudara meneliti itu secara terbuka, tidak mendengar dan tidak membaca dan sebagainya, tambah-tambah juga bukan dalam kelompok ahli politik keluarga. Dan kita tak nafikan ada ibu bapa yang bergaduh dalam ahli keluarga, ada mak bapa yang tak merestui anaknya akan bertunang berkahwin dengan kelompok yang lagi satu. Itu pada saya adalah suatu yang di luar daripada benda yang diajar ataupun yang ada dalam bidang politik. Dia dalam politik sehingga melibatkan tak restu, nak bertunang, nak kahwin, nak apa dan sebagainya. Saya pun sebab tak sihat, saya tak sempat nak ikut serta kerabat saya bertunang di SIK sebab saya memang tak sihat masa itu. Kalau ikut saya nak pergi. Dan dia memang terang-terang bagi tahu rakan ahli kerabat saya ni, pihak di sana itu adalah pembangkang ataupun pihak yang berlawanan dengan dia. Tapi peduli apa dia kata, soal yang itu sebab kematangan. Ya, soal yang nak hidup ni, kehidupan ini ialah soal jodoh. Ya, sebab itu semua tahap harus tidak beremosi yang itu. Ya, yang itu. Yang dia saya nak balikkan semula kepada bahasa dan politik. Apa yang nak dibincangkan lagi dalam aspek bahasa ni? Banyak. Kita juga boleh meneliti aspek dari aspek kesopanan, melihat dari aspek wacana, ya, melihat aspek dari segi gaya berbahasa, ya, ahli politik sewaktu berkempen, itu semua ke arah bahasa mikro. Jadi bila mikro nak ditekankan kepada data makro, maka kita akan lihat dari segi pemberatnya yang mana yang banyak dibincang, yang mana disentuh. Ya, orang bidang politik dia mungkin jadi perbincangannya ialah 95% adalah pemberatnya ialah mikropolitik, sains politik. Apakah mikro bagi bidang sains politik? Aspek itu, gagasan dari segi manifestonya, dari apa-apa. Tetapi dari aspek kebahasaannya atau aspek lain yang berkaitan dengan manifestonya, mungkin aspek dari segi media, komunikasi, aspek iklan dan sebagainya, itu mungkin ada dalam 5%. Sedangkan dalam bidang kita bahasa linguistik, kita nak melihat dari segi makro ataupun barangkali 60-40 ataupun 50-50. Itulah yang saya nak dibincangkan, disentuh dalam ni. Keluar dari Yudia minda awak tu, tidak hanya bergantung pada data-data yang hanya diberi. Itu nasib baik saya share slide. Kalau saya tak share slide,
Agaknya apa yang nak minta kromokannya? Sedangkan awak ada satu bahagian lagi, esei. Esei itu sebenarnya akan jadi mudah kalau awak faham bahagian ini. Bahagian pembentangan poster ini. Ya. Jadi harap awak kerana macam ni lah. Cuba awak nyatakan, faham ke tak faham lagi? Sebab minggu depan nak bagi satu topik lagi. Cuma saya tidak memilih topik apa lagi dan saya juga akan menyatakan dalam kumpulan nanti, kumpulan manakah yang akan telah saya undi untuk dapat kumpulan yang berikutnya. Ada? Belum balas? Ada 34 dalam ni, barangkali 34. Dan saya berharap saya tidak akan mengulang lagi soal mikro dan makro ni. Saya tidak akan menyebutnya lagi, saya mengharapkan sebegitu. Doktor nak tanya sikit boleh? Doktor? Ya, silakan. Saya dah ada. Awak nampak tak dalam gambar tu saya dah ada? Saya, maksudnya mikro dan makro yang doktor masukkan tu penggunaan bahasa dalam satu bidang tu ke? Perbincangan apabila ada data yang awak nak bincangkan dan saya akan berikan juga tambahan jurnal, ya. Jurnal itu apabila awak nak share dengan berbincang dengan rakan-rakan, saudara boleh menelitinya, melihat dari aspek berapa peratus-kah aspek bahasa yang disentuh dan apakah peratusan untuk bahagian data yang disentuh, yang makronya. Makronya boleh jadi sub-disiplin linguistik ataupun sub-disiplin lain. Faham. Buat apa kita belajar hanya nak bagi tahu. Memang betul, kalau lihat minggu lepas bincang apa itu sosiologi, apa sosialisme, apa bla bla bla. Kemudian minggu ni juga beritahu apa yang dikatakan pemimpin, apakah yang dikatakan politikus, apa yang dikatakan kepentingan ahli politik, apakah yang dikaitkan dengan ciri-ciri berbahasa ahli politik. Tetapi jika tak sentuh tentang artikel atau jurnal adalah bahan bukti yang dalam bidang akademik yang menunjukkan buktinya adanya pelibatan bahasa dalam bidang sub lain itu. Saya tak suruh awak pergi buat kajian, tak pergi field work. Saya tak suruh awak buat pun menganalisis yang pelik-pelik. Sebab fokus untuk kursus ini ialah hanya membincangkan, dah faham apa itu politik, dah sudah tentu awak dah faham apa yang kaitan dengan bahasa dan linguistik, melihat dari segi diakroniknya, sinkroniknya, semua ada dalam bahan yang saya dah beri. Dah beritahu dah sub bidang ini apa tajuknya, apa yang berkaitan dengan ini, apa yang dinamakan. Kalau bidang dengan keagamaannya, apa bidangnya dengan makanannya, dipanggil apa. Dalam bidang yang berkaitan dengan apa, semua pun ada dalam slide itu. Cuma, selain daripada bincang benda-benda itu, bila dikaitkan dengan bidang ataupun artikel, bukti, ini bukti nak menunjukkan ya, adanya linguistik dan aplikasi. Tak payah pergi tulis pun artikel tu. Artikel itu yang dibincangkan. Dan sentuhnya aspek mikronya banyak mana, makronya banyak mana.
Sebab benda yang sama juga perlu awak lihatkan, awak nyatakan sewaktu saudara membuat tugasan esei. Cuma eseinya itu, bidangnya itu saya berikan dan memang bidang itu tak disentuh pun. Bidang dia ada dua data yang nak kena cari. Data yang pertama itu saya yang beri. Data yang kedua itu saya nak minta awak sendiri memilihnya. Jadi yang nak memilihnya itu siapa cepat dia dapatlah. Sebab dia kena tunjukkan kepada saya artikelnya. Mengapa saya masih lagi kawal artikel tu? Supaya awak membaca dan mencari dan faham artikel yang betul-betul menjurus kepada apa yang dinyatakan. Kalau artikel itu bahasa dengan gastronomi, betul ke ini artikelnya betul artikel gastronomi? Saya bukan suruh awak pergi buat kajian gastronomi. Kalau ia betul artikel ini berkaitan dengan geolinguistik, adakah ia betul-betul bidang geolinguistik? Bukan saya suruh pun pergi buat kajian kerja keluar lapangan dengan saya GIS tu, tak. Mudahnya. Di hujung jari. Sepatutnya agak ni kursus ini ditukarkan kepada peperiksaan, bukannya penilaian berterusan. Sebelas tahun dah. Saya ada senarai pelajar saya daripada 11 tahun yang dulu sampai sekarang. Dan ini dah satu-satu batch pelajar yang tak boleh-boleh nak sentuh lagi mikro-makro ni. Ada nanti kata, apa pula Dr. Syul ni nak banding-banding? Dah terpaksalah saya sebut. Susah sangat. Sini awak, batch yang lepas. 100% dah betul online. %80 lebih yang dapat A dengan A-. Saya tak bagi pun kat mereka artikel. Saya suruh cari sendiri. Bukan satu, dua lagi bahan yang mereka boleh bincangkan. Tapi mereka tak ada saat pengalaman macam awak. Terlibat dengan PRU juga. Maksudnya data mereka hanya relate kepada data apa yang ada ajalah. Itulah. Ya. Saya dah anggap kumpulan awak ni lah kumpulan yang rezeki. Kumpulan yang lebih. Kumpulan yang memang perlu boleh mendapatkan data yang sebetul-betulnya dan saya berikan. Ada tak yang tak faham lagi mikro dengan makro ni? Dan saya hanya akan beri dalam tempoh yang sama. Hanya untuk 4 atau 5 hari sahaja sebelum pembentangan. Melainkan jika pembentangan itu terpaksa ditukar kerana masalah tertentu, itu tak dapat dielakkan. Nak kata saya nak bagi awas tak? Sebab kumpulan sebelum tu pun dapat tempoh yang lebih kurang. Maka kumpulan yang akan datang pun akan dapat dalam tempoh yang lebih kurang. Okey, Haslinda, faham tak? Jelas tak dengan apa yang saya nyatakan? Jelas, Doktor. Jadi maksudnya kita kena carilah satu artikel, lepas tu kita kena Tak perlu cari, saya yang akan bagi. Masalahnya bila saya minta bagi cari tu tak cari. Doktor.
Kalau seartikel tu saya bagi kat budak tadika yang dah boleh baca, dia baca balik dan dia beritahu balik apa benda tu, standard dia sama dengan yang apa yang dibuat sebelum ni. Tak ada nak dibuat analisisnya tentang aspek makro mikronya. Itu tahap awak. Tahap memahami apa perkaitan bahasa dengan bidang yang lain, aplikasi. Ada lagi pertanyaan? Okey, Nur Muazzah dah maklumkan bahawa tidak ada pertanyaan. Maka saya tamatkan pertemuan itu pada kuliah hari ini sampai di sini saja. Maaf Doktor, saya ada satu pertanyaan tapi mungkin pertanyaan ini tidak berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Semalam saya dengan beberapa orang rakan saya tak sempat untuk nak daftar dekat Google Form dan bayar yuran untuk program tali pada petang ni. Jadi apa yang boleh kami buat Doktor sebab Google Form tu dah tak boleh nak buka. Diorang tutup pada Kejap lagi saya akan share nombor Jana dan baik, Doktor. Ya, Okay, dalam grup KP dengan tahun 2. Ya, saya ada di sana. Saya akan ada sekejap lagi di sana. Benda ni orang tak boleh cong dengan saya. 8 tahun saya menjadi penasihat. Saya cuma merhati dari jauh. Tapi saya tak sampai hati melihat esko-esko saya dimarah, ditegur dengan cara yang kasar. Hanya mereka tak tahu. Pada saya tak boleh terima. Sebab mereka ada penasihat. Tapi kalau penasihat tak dapat membantu mereka, biar saya yang akan bantu. Mana-mana pelajar pada hari ini yang ada kelas di FSKK, sila maklum saya. Saya yang akan pergi ambil awak. Sila berkumpul di bus stop Atma selepas habis kelas. Saya akan pergi. Meskipun Expo kata mereka yang akan pergi ambil, saya kata sila ambil kereta saya. Kereta anak saya pun ada di situ. Nak ambil berapa biji kereta. I don't care, saya kata. Kalau kekurangan yang ada pada esko linguistik yang nak buat kerja itu dimarah sebab nak tak buat surat ni, tak buat surat ni, saya kata memanglah. Mana nak tahu yang benda-benda tu semua pelajar semua tu semua dulu tak pernah merasa dunia nak buat kerja. Saya yang akan bagi laluan. Cakap kat saya, siapa yang tak ada RM5 nak bayar? PM kat saya. Dengan manfaat yang awak nak perolehi, awak tak fikir serampang dua mata yang nak dibuat tu. Tu lalu depan bilik saya, awak tengok ada berapa poster tali yang depan tu. Saya sampai sekarang saya simpan. Dulu saya jadi penasihat nak cakap kat awak, apa yang saya tak bagi. Saya bawa semua, saya simpan sampai sekarang. Segala alas meja, segala plas, segala sudu, segala garpu, segala mangkuk, segala apa ada pada saya. Saya provide semua untuk kelab saya. Saya nak pelajar terlibat, aktif. Sebab ada manfaatnya di situ. Nak buat air gula tak boleh ke kat mana, buat kat mana. Tu depan bilik saya, mai. Buat apa semua ada, saya boleh bagi. Saya boleh bawa. Nak makan apa, nak buat macam mana, nak booking macam mana, saya boleh bagi. Saya bawa
penjual goreng kuotiao, char kuotiao di situ. Goreng panas-panas di situ. Satu untuk siapa yang nak makan selain menu. Saya boleh buat. Saya tak tipu. Jadi kalau senior awak, esko awak, bantu awak, usaha untuk awak, buat untuk setakat ini, kalau ia dari program lain tak nak buat, tak nak masuk, saya nak dari linguistik ada. Sebab saya nak anak-anak linguistik saya faham silaturahim dan berhubung dengan dunia yang sekarang ni awak boleh masuk ke kampus. Anak saya dari kecil tau, sebab 8 tahun. Anak saya, suami saya 100% terlibat tau. Saya didik. Sama ada dari segi kerja-kerja kelab ni, dari nak masuk orang asli ke, dari mana yang nak pergi, semua saya bawa. Jadi saya kesian pada esko-esko, dan dalam esko tu berapa persen pelajar linguistik yang handle kat situ. Dan awak ialah kumpulan-kumpulan yang akan mengambil alih untuk kumpulan itu. Dunia ni belajar bukan hanya pada kuliah. Kadang-kadang seseorang itu, dia terlampau bergantung pada kawan dia. Dia tak mau. Saya pun tak kata awak boleh gerak solo. Zahid Hamidi tu saja yang boleh gerak solo. Awak tak payah duk jadi macam Zahid Hamidi tu. Tetapi awak kena ada pendirian. Kalau tak kerana kawan awak tak boleh hadir, takkan awak tak nak hadir. Sedangkan yang awak nak bertemu ni adalah kelompok yang lebih besar dalam kelompok yang ada itu. Dahlah PKBL ni jauh dari sana. Awak tak sekian lama apabila saya memegang itu daripada kelompok asalnya di FCK menamakan PKBL. Masa itu nama-nama macam-macam. PL lah, apalah. Pertukaran dari segi akademik punya atas nama. Oh, sebut saja PKBL, alien. Macam makhluk asing budak-budak PKBL ini pada FSKK sana. Sampai satu tahap dah tak ada rasa macam tu. Keaktifannya, penglibatannya dan sebagainya. Adakah nak balik pada keadaan macam tu? Rugi. Awak akan rugi. Alia Nadira sekejap lagi mesej kat saya ya. Tentang nombor tu dan saya akan PM ke dalam ni, dalam grup kita. Terus. Baik, Doktor. Okey. Siapa perlukan bantuan saya nak kenderaan petang ni sila maklum. Nanti saya share dekat Doktor jadual tournament Sukin petang ni, Doktor. Lepas tu, tahu tak bus stop Atema di mana? Awak turun kat bahagian tu, jangan keluar pergi belah depan, lalu belah belakang. Atema tu, Institut Tamadun tu, yang belakang tu kan ada bus stop. Jadi lebih dekat. Sebab dekat dengan bulatan. Ambil belah bus stop kat seberang jalan tu, tunggu situ, datang ambil, walaupun boleh angkut 4 orang ke 5 orang sekali ke, lepas tu pergi hantar, patah balik ambil awak. Awak tak ada, siap. Kalau tahun 1 pun ada masalah juga, saya akan maklumkan. Ada kat situ. Saya sebenarnya bukannya perlu hadir. Tapi saya nak hadir. Sebab saya kesian kat esko saya. Esko-esko pusat saya. Yang sebenarnya 70%-nya adalah budak linguistik. Asyik-asyik nak kena marah, asyik-asyik nak kena sound je. Jadi awak yang hanya terlibat ini, berilah sokongan. Sebab awaklah yang akan lepas ini sambung.
tak pergi pegang yang di PMF SKK pun tak apa. Ni di sini. Bagi sokongan di sini. Okey, jadi sampai sini pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bertemu petang, malam. Yang ada masalah petang akan datang malam dan sebagainya. Ya. Dan apa-apa nanti tunggu saya maklumkan kumpulan manakah yang akan minggu depan sekejap. Kalender saya. Okey, kuliah minggu depan ialah 2 hari bulan. Tidak ada gangguan. Okey, tak ada gangguan. Kita teruskan insya-Allah. Convocation 30. Okey. November ya. Okey. Sampai sini pertemuan. Jangan cakap bila saya cakap suara saya keras, suara saya lain, saya tak marah. Saya nak cakap kat awak, kalau saya marah saya tak akan bercakap. Ya. Okay. Sampai sini pertemuan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua dan jangan lupa pergi sarapan. Baik, Terima kasih doktor. doktor. Terima kasih doktor.